رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya dalam surah Al-Baqarah ayat 189. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang kira-kira terjemahannya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Imam Ibn Ashur di dalam tafsirnya mengatakan bahawa pada ayat ini adalah dalil bahawa Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada hambanya untuk berdoa kepadanya berkaitan hajat-hajatnya, serta ia menjadi dalil akan pensyariatannya, dan perkara ini tidak mempunyai khilaf di antara orang Islam. Namun munajat seorang hamba tidak akan diterima sekiranya terdapat perkara-perkara yang menghalang daripada terkabulnya doa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajula yutilu as-safar, ash'atha aghbara, yamuddu yadayhi ila as-sama, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah." Rawahul Muslim. Dalam hadis ini, baginda menceritakan tentang seorang lelaki yang melakukan perjalanan yang jauh, yakni lama, yang mana rambutnya kusut masai dan tubuhnya diliputi oleh debu. Dia menadah tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb." Akan tetapi makanannya haram, minumannya juga haram, dan ia diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah mungkin doanya dikabulkan? Hadis ini selain daripada menunjukkan perkara yang menghalang doa daripada termakbul, ia juga menunjukkan kepada ciri-ciri orang yang dimakbulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ar-rajula yutilus safar. Antara orang-orang yang dimakbulkan doanya ialah orang yang sedang bermusafir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syakka fihinna, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walidi ala waladi." Yang maksudnya, 3 doa yang akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala, tidak syak lagi di dalamnya. Yang pertama ialah da'watul mazlum, doa orang yang dizalim. Yang kedua ialah da'watul musafir, doa orang yang musafir. Dan yang ketiga ialah da'watul walid ala waladi, iaitu doa ibu bapa kepada anak-anak. Antara sebab orang yang musafir dimakbulkan doanya adalah kerana dalam musafir kebiasaannya akan mendapat kesusahan, kelitihan dan kesusahan dari perjalanan yang menyebabkan dia lemah jiwanya kerana keterasingan dan kerana dia meninggalkan keluarga dan orang yang dikasihi, menghadapi bahaya dan sebagainya. Maka kerana itu Allah perkenankan doanya. Yang kedua, ash'atha aghbara, yang bermaksud rambutnya kusut masai dan tubuhnya diliputi debu. Keadaan ini adalah isyarat kepada orang yang merendahkan dan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu antara perkara sunat yang dilakukan ketika melakukan sembahyang istisqa, hendaklah memakai pakaian biasa tanpa bercantik-cantik, berhias-hias dan berwangi-wangian. Malah digalakkan untuk menerbalikkan pakaian, tanda kehinaan dan juga kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'asa aghbara madfu'an bil abwa, law aqsama 'ala Allah la abarrah,
Boleh jadi orang yang kelihatan kusut masai rambutnya, ditolak orang pada pintu kerana dihina serta tidak dipandang orang kerana tiada pangkat. Itu sebenarnya sangat besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah. Jika dia bersumpah atas nama Allah tentang sesuatu, pasti Allah jadikan ia satu kenyataan. Ketiga, yamuddu yadaihi ilas sama', orang yang menadah tangannya ke langit. An Salman radhiyallahu anhu qala, inna rabbakum hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi ay yaruddahuma sifra. Daripada Salman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu tabaraka wa taala pemalu lagi pemurah. Dia malu kepada hambanya apabila berdoa mengangkat tangan keduanya, memohon kepadanya dan mengembalikan kedua tangannya dengan tidak memberikan apa-apa daripada rahmatnya. Maka dapat disimpulkan bahawa bagi siapa yang ingin doanya dimakbulkan, maka hendaklah ia menadah tangannya ke langit sebagai simbol kesungguhan dan yakin bahawa Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya. Sabda Nabi SAW, Udu'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Wa'amu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillah. Yang maksudnya, berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dimakbulkan, dan kamu ketahuilah bahawa Allah tidak akan makbulkan doa dari hati yang lalai serta bermain-main dengan apa yang dipohon atau sibuk dengan urusan selain Allah Ta'ala. Yang keempat, menyebut Ya Rabb, Ya Rabb. Hal ini dinisbahkan atau diistilahkan sebagai ilhah. Ilhah bermaksud mengulang-ulang dengan menyebut nama Allah. Maka antara ciri doa yang dimakbulkan ialah orang yang banyak memuji-muji Allah dengan sifat-sifatnya dan mengulang-ulang doanya, kerana Allah amat suka hamba yang memujinya dan memohon kepadanya. Jika kita lihat di dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca, ia mempunyai 7 ayat. Maka 5 daripadanya ialah pujian. Begitu juga dalam mengulang-ulang doa. Bahkan Rasulullah SAW suka mengulang-ulang doa itu sebanyak 3 kali. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, yang maksudnya, sesungguhnya Rasulullah SAW menyenangi supaya seseorang itu berdoa 3 kali dan beristighfar 3 kali. Kesemua ini adalah merupakan daripada keadaan yang dikatakan akan dimakbulkan doanya. Namun semua doa dalam keadaan ini tidak akan diterima sekiranya makanannya daripada yang haram, minumannya daripada yang haram, dan pakaiannya daripada yang haram, dan dia diberi makan daripada makanan yang haram. Syekh Al-Maraghi berkata, di sini perintah memakan makanan yang baik didahulukan berbanding dengan perintah mengerjakan amalan soleh, bagi menunjukkan bahawa amalan soleh tidak akan diterima jika tidak didahului dengan memakan makanan yang halal. Oleh itu, bagi peniaga-peniaga, hendaklah melakukan urusan perniagaannya dengan jujur dan amanah, tidak menipu, memakan riba, mengurangkan timbangan dan sebagainya. Manakala bagi mereka yang bekerja sebagai penjawat awam dalam agensi kerajaan, mestilah menunaikan kehendak, syarat dan terma yang telah ditetapkan dan menghindari segala cara untuk mendapatkan rezeki secara haram. Oleh itu, marilah kita semua menjaga batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua tidak termasuk dalam orang yang ditolak doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.